Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat, dan kepada siapa yang masih lagi belum subscribe, saya harap anda boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay guys, malam ni saya ada lebih kurang dalam 5 ataupun 6 cerita yang kita nak ketengahkan. Tapi sebelum kita mulakan kita punya rancangan pada malam ni, saya just nak ingatkan kepada anda yang kita dah available di Spotify dan juga di Apple Podcast. Anda boleh cari the segment Markas Puaka. Okay guys, tanpa masa, jom kita dengarkan kisah kita yang pertama. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, kisah ni tak adalah seram sangat. Cumanya ini adalah pengalaman saya sewaktu saya masuk bertugas. Dan terima kasih kalau katakan cerita ni dapat dipublishkan lah. Okey Hafiz, aku ni baru je melaporkan tugas di sebuah stesen jana elektrik. Dan aku diarahkan belajar, dan selepas berjaya menduduki peperiksaan barulah dapat masuk dalam shift dan juga memegang tanggungjawab. Jadi Hafiz, setiap pagi, boleh katakan sebelum masuk bertugas ni, aku mesti kena singgah kantin dulu. Sambil-sambil bersarapan, sambil-sambil mendengar cerita daripada mereka-mereka yang bekerja shift ni lah. Jadi salah seorang daripada diorang ni ada macam bercakap tau. Dia cakap, bro, semasam pula dah. Semalam kita orang terpaksa ikat kaki beramai-ramai tau sebelum berehat. Dan salah seorang daripada kita orang ni ternampak yang rakan diorang ni macam keadaan yang tak, orang kata tak sedar diri. Lepas tu dia tarik naik ke atas tangga. Tapi masalahnya kita orang tak nampak siapa yang tarik dia ni. Kita orang macam pelik tau. Salah seorang daripada diorang tu cerita macam tu lah. Dia nampak benda ni. Jadi bila aku dengar cerita ni, bila aku macam apa pasal jadi macam ni pula. Dan salah seorang daripada member kita orang ni ataupun rakan sekerja ni pun cakap juga, aku pula malam tu bila aku terjaga, badan aku rasa macam goyang tau. Dan bila aku sedar je daripada tidur tu, rupa-rupanya aku berada dekat dalam sampan. Jadi Fiz, kebetulan pula dekat belakang stesen jana elektrik ni adalah laut, kan? Dahsyat juga kalau katakan dia tak sedar ketika dia ubah keluar daripada kawasan stesen. Jadi masa aku dengar cerita-cerita diorang ni, aku dah mula rasa seram sejuk tau. Macam manalah aku nak hadap benda-benda macam ni kan. Jadi ketika aku belajar dekat bilik kontrol, salah seorang daripada diorang ni bercerita. Dia kata tempat ni dulu merupakan tempat tentera Jepun memancung kepala orang awam. Dan pernah juga diorang ternampak orang yang tidak berkepala berjalan-jalan dalam kawasan yang tempat aku kena jaga ni. Dan banyak pelajaran tentang mistik yang aku dapat ketika aku belajar dekat sini. Jadi salah seorang ni pun tanya aku, Arif, you tahu tak, malam tu I pergi cek dekat tempat yang you akan kerja tau.
Masa I tengah-tengah check dekat situ, tiba-tiba I ternampak macam ada lembaga putih berdiri kat depan I lah. Apa lagi? I buanglah segala benda yang ada dekat tangan I ni, I pun terus cabut lari. Jadi Fiz, bila aku dengar cerita macam ni daripada salah seorang daripada diorang ni, keadaan aku ni jadi bertambah risau tau. Kadang-kadang rasa macam menyesal juga kan minta jawatan ni. Tapi bila fikir-fikirkan balik, mungkin ini adalah satu transformasi untuk aku. Jadi aku berserah je lah. Jadi Fiz, nak jadikan cerita, setelah aku training dekat situ lebih kurang dalam 4 bulan macam tu, aku telah dihantar ke Ilsas Bangi selama 3 minggu untuk latihan serta peperiksaan. Jadi pernah aku cerita kisah dekat Ilsas bagaimana kita orang diganggu ketika berada dekat bilik sewa ni. Jadi 3 minggu kat sana Fiz, memang azab Fiz. Memang azab. Dah kena belajar dengan satu lagi perasaan yang menjulungi kita orang ketika rakan-rakan lain semua pulang ke rumah pada hujung minggu. Bunyi bilik jadi sunyi. Dan akhirnya nak dipendekkan cerita, aku lulus dalam peperiksaan tu. Jadi lepas aku dah lulus peperiksaan tu, aku pun pulanglah ke stesen Jana Elektrik untuk melaporkan diri. Dan aku diberi surat untuk memulakan tugas aku. Dan aku akan bermula dengan 7 hari 7 hari malam, 7 hari pagi dan 7 hari petang. Jadi membaca 7 hari malam saja dah membuat aku macam berdebar-debar dah. Bila aku tengok schedule aku macam 7 hari malam. Ya betul. Macam mana aku nak mengharungi 7 hari malam dekat tempat kerja ni? Jadi pada ketika itu aku ditugaskan shift petang bersama seorang lagi rakan senior, dan aku diajar bagaimana untuk mengendalikan sesuatu peralatan. Jadi berada ni pun cakap, Rif, aku tahu sikit ni tempat-tempat kat sini aku tahu kan. Tempat ni bergantung sikit lah Rif. Yang penting kau jangan cakap bukan-bukan dekat sini Rif. Kita ya kalau katakan kalau kerja petang kira okey lagi Rif kan? Yang jadi masalah kalau katakan kau kerja shift malam. Jadi bila rakan sini aku cakap benda macam ni, aku just diamkan diri je kan. Dan syukur sepanjang aku bertugas shift petang, tak ada benda-benda yang pelik yang berlaku ataupun tak ada benda-benda yang tak diingini berlaku. Jadi selepas aku kerja petang dan selepas off, bila aku naik balik kerja, aku memulakan shift malam. Jadi Fiz, pada ketika tu jam 12.30 malam aku melaporkan diri bersama lagi dengan seorang rakan senior. Dan lebih kurang dalam pukul 1 pagi macam tu, macam biasa, disebabkan aku staff baru, maka rakan sini aku minta aku cek dekat luar. Aku tak bantah apa-apa tau. Aku terus keluar bawa buku untuk catatan aku. Jadi masa aku berada dekat luar tu Fiz, aku terasa macam, ataupun aku terbau macam ada benda wangi tau. Wangi benda ni. Tapi bau wangi ni lama kelamaan dia bertukar bau macam bau kemenyan. Aku dah mula berdebar dah masa tu. Jadi ketika aku menulis kat buku catatan ni, aku terpandang sesuatu benda berada dekat depan aku ni. Aku terpandang ada benda lembaga berbaju putih tengah berdiri dekat depan. Jadi disebabkan dia berada dekat bawah tiang lampu, aku dapat lihat memang jelas Fiz muka dia ni. Aku tergamam. Aku cakap, astaghfirullahaladzim. Aku nampak benda ni. Muka dia Fiz putih melepak Fiz. Aku berlari masuk dalam. Dan perkara yang berlaku tu aku diamkan diri je. Jadi Fiz, lebih kurang dalam pukul 3 pagi, sedang aku menulis dekat dalam pejabat, sekali lagi aku dikejutkan dengan lembaga berpakaian putih yang berdiri jarak lebih kurang dalam 20 meter daripada aku. Dan yang pelik dia Fish, kelihatan ada macam kapas terkeluar daripada kain yang membalut muka dia ni. Dan kapas tu juga memenuhi bahagian hidung dia tau. Dan mata dia merah pandang tepat dekat muka aku. Dan muka dia ni putih. Memang putih Fish kan? Seolah-olah macam kena tepek dengan bedak sejuk punya juga. Jadi rakan aku yang berada dekat dalam bilik sebelah ni pun mengambillah bacaan. Sengaja aku buat-buat batuk untuk membuatkan dia pergi, tapi benda tu masih lagi berdiri dan benda tu siap senyum dekat aku Fiz. Jantung aku masa tu memang berdegup kencang Fiz.
Dan masa ketika tu aku cuba tahu untuk cubit-cubit tangan aku ni untuk memastikan sama ada aku ni bermimpi ataupun aku berada dalam dunia realiti ni. Memang betul tangan aku terasa sakit masa aku mencubit tangan aku ni. Dan pada ketika tu aku beranikan diri, aku ambil keputusan untuk berjalan ke arah dia. Dan akhirnya dia hilang daripada pandangan. Jadi bila rakan aku masuk, aku terus cerita kat kawan aku, kan? Dan aku dapat melihat yang orang kata melihat secara jelas yang bulu roma dekat tangan dia ni terpacak, kan? Disebabkan dia cakap besar masa tu, kan? Jadi kawan aku ni macam, alah, kau tak payah takut lah, benda tu saja main-main je kot. Alah, kalau dia berani dia tunjukkanlah diri, kan? Bila dia cakap macam tu je Fiz, serta merta terdengar suara tangisan budak kecil daripada bilik sebelah Fiz. Makin lama makin kuat bunyi tangisan ni. Dan pada ketika tu aku tanya kawan aku ni, bro, macam mana ni? Kita nak check ke tak nak bunyi apa ni kat sebelah ni? Dan kawan aku tu diam je. Dan selepas pada tu terdengar pula bunyi ketukan dekat pintu. Tok 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 tok. Makin lama makin kuat Fiz. Aku cakap dekat member aku ni, suruh dia pergi buka pintu tu. Dan dengan terketa-keta, kawan aku ni terus menarik pintu dan dia menjerit sambil jatuh terduduk masa tu Fiz. Lembaga tadi tu berada dekat depan kita orang. Bau kemenyan jangan cakap Fiz, memang kuat bau kemenyan tu. Berterabur ayat kursi masa tu aku tengah baca tu, berterabur habis. Aku hentam je masa tu, tak kira lah depan belakang semua aku hentam je. Sudahlah, kata sudahlah, rakan aku tu dah terjatuh terduduk, lembaga tu boleh berdiri dekat depan kita orang pula. Dan dengan jelas Fiz, aku memang nampak mata dia merah, tapi mata dia macam ke dalam tau. Cepat-cepat aku tutup pintu, aku terus kunci pintu masa tu. Dan masa tu aku tengah tengok member aku yang tengah terduduk ni masih lagi terpaku macam tu. Dekat atas meja tu ada satu botol air mineral. Aku tuangkan botol air mineral dekat tangan aku ni, aku sapu muka dia, membuatkan dia macam jadi tenang lah, kan? Dan pada ketika tu Fiz, kita orang terpaksa menanti hingga ke subuh. Dan bila azan subuh kedengaran, barulah kita orang berani buka pintu. Kau bayangkan Fiz, 7 malam aku nak hadap benda macam ni. Memang azab gila untuk habiskan 8 jam bertugas malam ni. Jadi sebelum pulang ke rumah, masa dah habis shift ni, kawan aku tu dia cakap aku, bro, tak apalah bro, satu hari nanti aku akan tangkap dia. Aku senyum je bila aku dengar member aku cakap macam tu. Tangkap dia konon. Semalam terduduk, jatuh, tergamam dan sebagainya, ada hati nak tangkap pula. Tapi betul Fiz, menanti kedatangan shift malam tu memang betul-betul menggerunkan kita orang. Dan itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang pertama. Kisah yang pertama yang dikongsikan oleh Arif dengan kisah dia berjudul Stesen Jana Elektrik. Stesen kat mana? Wallahualam, saya pun tak tahu. Okay, alright, sebelum kita teruskan dengan kita punya rancangan pada malam ni, saya just nak ingatkan kepada anda yang mana suka episod ataupun season yang ketiga akan berlangsung pada hari Sabtu jam 9.30 malam. Tapi berita baik untuk para Jenglot dan juga hantu Jepun. Anda boleh tonton siaran awal pada hari esok jam 9.30 malam, pada hari Khamis, hari Khamis 31 hari bulan 10 jam 9.30 malam. Jadi kepada anda yang masih lagi belum jadi members of Jenglot dan juga hantu Jepun, anda boleh buat pada hari ini dan mungkin anda boleh tengok tayangan awal pada hari esok. Dan kepada anda yang masih lagi belum tengok dia punya dia punya teaser ataupun dia punya intro dia, jom kita layan dia punya intro sekejap.
Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Fiz, saya nak perkenalkan diri saya sebagai Aryan dan sekarang berusia 18 tahun. Jadi cerita yang saya nak kongsikan ni memang benar-benar terjadi pada diri saya, namun sesetengah kisah ni saya kurang pasti tentang kesahihan dia. Okey, ini adalah kisah yang pertama saya lah. Ketika ni sewaktu saya berusia 12 tahun. Jadi Fiz, pada masa ni saya menetap di sebuah rumah sepupu saya yang saya gelarkan dia sebagai FAS. Sebab senang untuk pulang balik sekolah kerana kita orang ni bersekolah di sekolah yang sama. Jadi macam biasalah kita orang ni tidur dekat tingkat atas. 3 bilik semuanya. Jadi pada malam tu saya dan FAS tidur dekat bilik kakak dia iaitu Nini. Sebabkan malam sebelumnya FAS telah diganggu lebih kurang dalam pukul 5 pagi. Dikabarkan tombol bilik dia ni seolah-olah dipulas. Dipulas dengan laju tau. Alah, macam kita tengok kat cerita hantu dekat TV tu, macam tu lah. Tapi si Faz ni pula adalah seorang budak yang berani. Nak tahu apa benda yang dia buat semasa pintu tombol tu masih lagi bergegar berpusing tu? Dia pergi tengok dekat bahagian bawah pintu. Dan masa dia tengok dekat bahagian bawah pintu tu, tak ada apa-apa dekat bawah tu, Fiz. Dia tak nampak kaki orang pun dekat situ berdiri kat depan pintu. Tapi tombol pintu tu masih lagi rancak dipulas. Apa yang berlaku pada lepas tu saya pun tak apa nak ingat dah. Tapi berbalik pada cerita asal. Ketika kita orang tengah tidur, kita orang membiasakan diri dengan memainkan lagu. Dan selalunya playlist favourite si Faz ni kita orang akan selitkan dengan bacaan surah Yasin dan sebagainya. Nak dijadikan cerita, masa lagu pertama tengah dimainkan, kita orang memang terus tidur mati tau. Terus macam lelap, terus tidur. Dah tak sedar apa. Tap-tap dah pukul 3 pagi. Masa tu saya tersedar, saya sempat tengok jam dekat handphone masa tu. Dan pada ketika tu, lagu yang tengah dimainkan bukanlah lagu, tapi benda yang tengah dimainkan adalah surah Yasin. Jadi lepas dia tengok phone, saya terpandanglah dekat depan saya. Which is saya tengah pandang dekat bahagian kaki saya lah. Saya tengah baring, saya pandanglah dekat bahagian depan. Dan Faz pada ketika tu tengah tidur dekat lantai. Dan saya tak tahu apa benda yang Faz tengah buat ni. Saya macam kaku kat situ. Mulut saya nak baca doa pun tak dapat. Dalam hati pun tak dapat. Saya bukan ditindih, bukan. Apa yang membuatkan saya terpaku ialah bila saya nampak ada budak kecil tengah duduk mencangkung dekat kaki saya dan budak tu tengah pandang tepat dekat muka saya. Jadi bila saya dah dapat, orang kata dah dapat kekuatan diri saya ni, baru saya baca doa. Dan lepas saya baca doa, saya terus ditindih, Fiz. Dan saya mula sedar balik bila si Faz ni kejutkan saya. Dan kita orang tidur balik. Jadi Fiz, the next morning tu, kita orang bangun nak turun ke bawah, nak mandi apa segala macam ni lah. Tapi yang peliknya si Faz ni nampak gelisah. Jadi bila sampai je dekat tingkat bawah, saya pun beranikan diri untuk bertanya dengan si Faz ni. Weh bro, kau ada kena apa-apa tak semalam? Dia angguk je. Katanya dia tersedar bila dia rasa saya seolah-olah macam meronta-ronta. Jadi dia tengok masa tu, dia nampak yang saya macam mata saya terbuka tapi mulut saya macam tercungap-cungap. Dan masa tu dia dapat tahu dah memang ada benda yang tindih saya masa tu. Tapi sebelum dia kejutkan saya, mata dia terpandang ada perempuan berbaju hitam dan juga rambut mengurai berdiri dekat tepi kipas angin yang betul-betul berada dekat depan dia. Dia abaikan aja benda tu. Kan? Dia abaikan benda tu, dia kejutkan saya. Itu kisah yang pertama. Jadi kisah yang kedua ni pula, lokasi yang sama dengan kisah yang pertama tadi, iaitu dekat dalam bilik Nini. Masa tu saya dan Faz berusia 12 tahun. Dan seingat saya, masa tu kita orang masih lagi dalam dunia Barbie. Dunia anak patung lah. Beli, kata, macam-macam benda lah. Macam-macam warna yang kita orang beli dan sebagainya. Dan masa tu, kita orang dah start tidur dekat bilik Nini sebab takut dah nak tidur dekat bilik si Faz ni. Dan masa kita orang tengah me time pada ketiga tu, adalah bunyi seorang kakak ni berbisik, tapi kuat, tapi jelas tau. Dia bisik apa tau?
Zarith tu pula adalah anak saudara saya, anak kepada abang si Faz ni. Punyalah tergamam kita orang dua orang masa tu. Sebab apa? Si Zarith ni dah lama tak ada kat rumah tu sebabkan dia tinggal dekat nenek sebelah mak dia. Jadi lepas tu kita orang buat bodoh je lah. Tapi saya dah panik dah masa tu, Fiz. Kan saya dah cakap saya ni penakut. Acah-acah lah saya cakap kat Syifa ni, Faz jom, mak panggil ajak pergi tengok Mr. Bean lah kat bawah. Dia cakap macam tu. Jadi kita orang pun berlari lah turun ke bawah macam orang gila. Jadi selepas pada tu, Fiz, si Faz pergi tanya dekat mak dia, ada tak sesiapa naik ke atas? Tapi mak dia cakap tak ada siapa-siapa yang naik ke atas. Dekat rumah masa tu ada 3 orang je, iaitu saya, Faz dan juga dia, iaitu mak dia. Dan sampai sekarang kita orang tak tahu kakak mana yang duk sibuk cari Zarith ni. Itu kisah yang kedua. Jadi untuk kisah yang terakhir ni pula, untuk kisah ni bukan terjadi pada saya tetapi pada Faz dan juga seorang lagi sepupu kita orang ni. Saya namakan sepupu kita ni sebagai Ida lah. Dan kisah ni berlaku pada tengah malam, tapi saya tak pasti jam berapa. Jadi nak dijadikan cerita, Faz ni dia nak menunaikan hajat dia dekat tandas dan dia minta teman lah, si Ida ni teman. Dan lepas pada tu si Faz ni turunlah kat bawah, tapi Ida tunggu je dekat atas. Masa tengah tunggu tu, Ida memang dah rasa something macam tak betul lah. Tapi tak nak lah dia macam freak out sebabkan Faz ni seorang-seorang masih lagi kat bawah. Lepas tu dia pun pergilah dekat Faz, cakap, Faz cepatlah sikit oi, dia kata. Dan dalam beberapa minit kemudian Faz keluar daripada tandas. Dan baru beberapa langkah nak ke bilik Faz semula, Faz berhenti dan dia tengok bilik kakak sulung dia ni terbuka luas. Lepas tu dia macam, Nini, kau masih bangun lagi ke? Kau buat apa dekat dalam bilik Fikri ni? Si Faz tegur. Tapi si Nini ni masih duk sibuk kusyuk menghadap PC ni. Si Ida pula dah pucat, terus tarik tangan Faz masuk dalam bilik dia. Sebenarnya, Fiz, bilik tu kita orang tak berani nak buka sesuka hati sebab dia ni garang, tahu tak? Si Fitri, kita panggil dia Fifi lah, Fitri ni. Nini pula masa tu menetap dekat UiTM. Mana pula datangnya si Nini dekat dalam bilik Fitri pula? Itu yang Ida pucat malam tu. Siapa sebenarnya kat situ? Jadi Fiz, setakat ni je lah kisah yang saya nak kongsikan. Gangguan lain adalah seperti bunyi orang berjalan dan berlari dekat pintu tingkat atas dan sebagainya, dan benda-benda ni akan berhenti selepas azan subuh. Saya ada cerita lain yang saya akan kongsikan nanti, sebab saya ni pernah orang kata terkena histeria teruk tau. Tapi saya akan kongsikan insyaAllah pada satu hari nanti. Maafkan saya kalau katakan penulisan saya kurang baik, tapi saya harap semua penonton enjoy dengan kisah seram saya ni. Assalamualaikum. Itu guys, kisah yang dikongsikan oleh Aryan dengan kisah dia yang berjudul Tingkat Atas. Dia ada 2-3 cerita dekat dalam satu cerita yang panjang, 2-3 yang dipecahkan. Okey, sebentar ya, saya nak kena buat adjustment daripada bunyi dia sekejap. Macam agak kuat dah bunyi muzik dia ni. Okey, jom kita bacakan kisah pendek kita yang ketiga. Kisah yang dihantarkan melalui Google Form. Kisah yang ditulis oleh Farah. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hafiz, nama saya Farah dan saya nak ceritakan kisah seram pendek je sebenarnya. Dan kejadian ni berlaku pada tahun 2015, seminggu selepas saya melahirkan anak saya yang kedua. Jadi untuk pengetahuan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka, saya ni stay dekat KL dan balik kampung untuk berpantang. Dan kebetulan baby saya masa tu ada masalah jaundice ataupun demam kuning lah. Jadi nurse referkan ke HSA, iaitu Hospital Sultanah Aminah dekat JB.
Jadi saya bersama baby kena naik ambulan daripada hospital untuk ke HSA. Yang suami pula mana dia? Dia temankan oleh ayah saya untuk ke hospital bagi membawa segala keperluan kita orang. Jadi pada ketika itu, anak saya, baby ni terpaksa dimasukkan ke NICU. Suami ni orang KL Fish, dan dia tak biasa dengan jalan-jalan area Johor ni. Jadi selepas baby dah admitted, saya temankan dia balik ke kampung semula untuk hantarkan ayah saya balik ke rumah. Masa tu lebih kurang dalam pukul 12 lebih pagi lah. Jadi Fiz, nak bagikan gambaran yang lebih jelas kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Dalam kereta masa tu senyap sunyi tau. Semua orang diam, buat hal masing-masing. Jadi selepas hantar ayah saya on the way semula ke hospital, tiba-tiba ayah saya call dan bagi tahu yang breast pump tertinggal saya. Breast pump saya tertinggal pada ketika tu. Jadi saya pun cakap lah ke ayah, tak apalah ayah, nanti je lah kita patah balik ambil, kata kan. Dan ayah berkeras. Dia kata tunggu je, nanti dia akan hantar. Dan dia pesan nanti dah sampai bagi tahu. Dan ayah cakap bila dah sampai bagi tahu, sebabkan dia kata dia ada 2 benda yang dia nak bagi tahu. Jadi kita orang ni macam okey, nervous lah kan, kenapa ayah tiba-tiba cakap macam ni pula kan. Jadi nak dipendekkan cerita, bila kita orang pun dah sampai, saya pun call ayah, cakap yang kita orang dah sampai. Dan ayah tu pun beritahu kat kita orang. Hello. Dah sampai dah? Dah sampai ya? Dah sampai. Ni ayah nak bagi tahu kamu ni. Masa kamu dengan suami kamu tadi hantar ayah nak balik ni, Ayah nampak ada pocong berdiri tegak dekat Taman Gembira tu. Sebab itu ayah tak bagi kamu patah balik, kan? Sebab kenapa? Kamu masih lagi dalam pantang. Ayah tak nak kamu terkejut tengok benda-benda macam ni, terserempak benda-benda macam ni. Lah, ayah nampak benda tu berdiri kat Taman Gembira tu ke ya? Ayah nampak benda tu elok aja dia berdiri kat situ, kan? Cuma ayah tak naklah kamu tiba-tiba lemah semangat ke apa. Sebab itu ayah sanggup ni. Ayah sanggup datang, nak hantar balik. Dan kamu tak payah datang untuk ambil balik kamu punya barang ni. Tak apa, ayah hantar nanti. Kamu tunggu je, nanti ayah hantar. Dah, pergi rehat. Nanti apa-apa, nanti ayah telefon semula. Assalamualaikum. Rupa-rupanya Fiz, ayah memang nampak benda tu berdiri dekat Taman Gembira tu. Jadi itulah Fiz, kisah seram pendek yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Farah. Kisah seram pendek tapi sampai kisah seram dia. Kisah yang dikongsikan oleh Farah yang berasal daripada Johor. Kisah yang berjudul Acong. Acong berdiri tegak. Dia bukan acong apek Cina bukan Dia acong atau apapun pocong lah kan. Kalau kita sebut nama penuh takut nanti kan tiba-tiba dia muncul pula kan. Okey, kepada yang mana yang baru sampai, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih kerana sudi untuk menonton rancangan Markas Puaka. Dan satu sedikit pengumuman yang saya nak buat kepada anda semua, di mana ramai yang menunggukan Manasuka Podcast season yang ketiga. Season yang ketiga kita ada total lebih kurang dalam 6-7 episod untuk season yang ketiga ni. Dan kita akan riliskan episod yang pertama pada hari Sabtu ini jam 9.30 malam. Okey. Tapi untuk members Jenglot dan juga Hantu Jepun, anda boleh menonton saluran ataupun anda boleh menonton siaran Manasuka Podcast season yang ketiga episod yang pertama pada hari esok jam 9.30 malam, iaitu pada 31 hari bulan 10 2024. Anda boleh tonton rancangan tu pada jam 9.30 malam untuk episod yang pertama, insyaAllah. Okey, kepada yang mana yang masih belum tengok teaser ataupun intro Manasuka Podcast, jom kita layan intro dia dulu.
Assalamualaikum kepada Cip dan juga kepada semua pendengar Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Cip, ini adalah kisah benar yang terjadi kat aku masa aku berusia 14 tahun. Terjadi kat kampung. Jadi macam biasa lah Fiz, kalau dah nama pun balik kampung, mesti ramai saudara mara, sepupu sepapat semua. Jadi kita orang akan semua tidur lambak dekat ruang tamu. Kecuali opah. Opah, dia akan tidur dekat dalam bilik seorang-seorang. Jadi masa tu Fiz, aku tidur dengan kakakku satu tilam. Jadi dekat kampung kita orang ni Cip, dalam pukul 8.30 macam tu, confirm dah sunyi. Kan? Internet pun tak ada. Kan? Nak main phone pun tak boleh. Jadi orang kata memang tak boleh nak buat apa lah. Jadi semua orang tidur awal lah lepas isyak. Dan malam tu aku tidur dan aku bermimpi masa tu. Mimpi ni pula terjadi di ruang tamu tempat yang sama kita orang tengah tidur lambak ni tau. Dan aku ada nampak ada seorang budak lelaki sekitar umur 5-6 tahun, berseluar pendek, tak pakai baju, berdiri dekat tepi tingkap. Dia nampak aku. Dia nampak aku tengah tengok dia. Dan pada ketika tu, dia melambaikan tangan dia seolah-olah memanggil aku ke arah dia. Dia macam. Jadi aku pun bangun. Aku pun pergi je lah kat dia. Dan masa tu dia hulurkan tangan dia. Aku pun bersalam dengan tangan dia tanpa berkata apa-apa. Jadi budak ni pun cakap, "Nama aku Aiman." Pelik kan? Engkau dengan opah je yang boleh nampak aku. Dan habis je ayat dia Fiz. Weh, meremang bulu rumah aku ni teruknya. Kan? Baca cerita ni, ya Allah, lantaklah dia tak boleh fokus Tapi bolehlah nampak meremang teruk ni. Okey. Habis je ayat dia, aku pun terus terjaga. Bayangkan Fiz, aku tidur dekat ruang tamu ni. Aku mimpi budak ni pun dekat ruang tamu yang sama juga. Jadi bila aku terjaga, cek-cek dekat jam, pukul 2 pagi. Cuak aku Cip. Kan? Aku tak berani nak toleh kiri, nak toleh kanan, aku tak berani. Jadi aku pejamkan mata aku, sambung tidur sampai ke esoknya. Jadi Fiz, esoknya tu aku bangun. Aku bangun dan aku pun terus masuk bilik opah. Okey, nak bagikan gambaran bilik opah ni kita orang jadikan ruang, orang kata, tukar baju. Dan orang kata kalau nak bersiap-bersiap ke apa semua dekat dalam bilik opah. Sebab kenapa? Bilik opah ni ada aircon. Jadi pada ketika tu aku dah lupa habis lah pasal si Aiman ni. Jadi tengah layan bersembang dengan sepupu dalam bilik semua, aku terpandang satu baju t-shirt putih bergantung dekat tepi tingkap. Saiz budak kecil. Opah aku pun tak muat. Dan bila aku fikir-fikir balik, sepupu aku ni semua dah sekolah menengah. Mana ada baju saiz macam tu? Jadi bila aku nampak baju tu Cip, aku terus teringat pasal si Aiman ni. Dan masa tu macam-macam soalan dekat dalam kepala otak aku ni Fiz. Ni baju Aiman ke? Dia jumpa aku dalam mimpi semalam tak pakai baju sebab baju dia tergantung kat sini ke? Macam-macam benda yang duk bermain dekat dalam kepala otak aku ni. Jadi pada ketika tu aku pun ceritakanlah dekat kakak aku pasal mimpi semalam. Dan kakak aku ni umur bayi-bayi aku je. Kan? Mana dah tahu kan kalau kau kata dia boleh buat apa-apa kan. Jadi kakak aku ni pula, lepas aku dah cerita kat dia, dia cerita pula dekat salah seorang pada makcik aku. Jadi makcik aku ni bila dia dengar dia cerita kakak aku ni, tak apalah, mimpi je tu, dia cakap macam tu. Nak jadikan cerita Fiz, sampailah beberapa bulan selepas tu, aku mimpi lagi. Dan mimpi tu dekat kawasan yang aku sendiri tak tahu kat mana. Tapi yang pasti kawasan perkampungan lah. Dan masa tu, dekat dalam mimpi tu, aku tengah duduk dekat satu pondok usang. Dan tiba-tiba opah datang dekat aku sambil mendukung bayi tau masa tu. Dan opah aku masa tu hulurkan bayi tu dekat aku dan pesan dekat aku, "Jo, nanti kamu susukan budak ni ya. Jangan bagi dia lapar. Tolong susukan dia ya, cu." Jadi bila opah aku bagi aku instruction yang macam ni, aku sambut budak ni dan aku mula susukan dia. Dan secara tiba-tiba aku terjaga daripada tidur. Dan selepas pada tu Jib, makin banyak benda-benda mimpi pelik yang aku dapat ni. Aku sendiri tak tahu.
Apa korang rasa pasal mimpi aku ni sebenarnya? Ada orang nak bagi aku saka ke? Wallahualam. Jadi itulah Hafiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Itu dia guys, kisah yang membuatkan bulu roma saya semua berdiri tegak. Kisah yang dikongsikan oleh Ain yang berasal daripada Perak, dengan kisah dia yang berjudul simple, kisah dia yang berjudul Aiman. Orang-orang yang bernama Ain ni memang suka jenis cerita yang seram-seram macam ni ke? Bagi saya cerita ni seram lah kan? Seram sebabkan dia kata macam nama aku Aiman, pelik kan? Kau dengan opah je yang boleh nampak aku. Itu macam itu seram Dan bahagian yang terakhir kan, masa opah dia pesan dekat dia suruh jaga budak ni untuk susukan dia. Itu bila kita fikir-fikirkan balik, ini bukan ke nak turunkan saka ke? Kan? Wallahualam, kita pun tak tahulah. Okay. Alright guys, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang seterusnya ni dikongsikan oleh Mak Lang. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, Mak Lang ni nak ceritakan satu benda lah. Cerita yang diceritakan oleh kakak kepada Mak Lang yang pernah belajar dekat salah satu UiTM dekat Semenanjung. Tapi Mak Lang olah sedikit. Mak Lang olah sedikit untuk sedapkan cerita lah kan? Kalau still tak sampai tahap seram yang korang nak, Mak Lang mohon ampun, maaf banyak-banyak. Jadi aku ataupun Yan dalam kisah ini adalah kakak kepada Mak Lang. Dan roommate beliau, Mak Lang bagi nama bukan nama sebenar lah, iaitu kakak, Siti dan juga Anis. Okay? So itu karakter dia lah. Alright? Jom kita dengarkan cerita ni. Cerita yang pertama ni. Jadi Fiz, pada ketika tu aku memang suka basuh baju malam-malam. Sebab pertama, tak perlu berebut. Dan yang kedua, air kuat sikit sebab tak ramai orang guna. The problem is, aku ni seorang yang sangat penakut. Maka selalunya aku akan membasuh baju secara berduet dengan roommate tersayang, iaitu Anis. Jadi malam tu macam biasalah, lebih kurang dalam pukul 10 malam macam tu, aku dah angkut baldi dengan baju kotor dan pergi ke tempat mencuci. Terkejut aku, ya Allah. Okey, tunggu sekejap saya kena letak diorang keluar sekejap. Sekejap maafkan saya, terkejut tiba-tiba ada kepala budak kat sini kan. Astaghfirullahalazim. Kat mana kita tadi? Okay, the problem is this, aku ni adalah seorang yang sangat penakut. Maka selalunya aku akan membasuh baju secara berduet dengan roommate aku ataupun roommate tersayang aku, iaitu Anis. Jadi malam tu macam biasa, lebih kurang dalam pukul 10 malam aku dah angkut baldi baju kotor semua pergi ke tempat mencuci lah. Jadi aku pun tanya dekat kakak tu, "Kakak, Anis mana?" Tanya aku pada kakak yang sedang kusyuk membaca novel Ombak Rindu masa tu. Dia baru beli dekat Pekan masa outing tadi. Jadi kakak tu pun cakap, "Anis turun bawah kejap beli top up. Dia suruh book kat tempat biasa." Tapi masa kakak tu membalas soalan aku ni, dia tak pandang aku tau. Dia tengah leka membaca. Jadi aku teragak-agak nak tunggu Anis dulu ataupun terus pergi mencuci baju. Dan pada ketika tu aku mulalah mengomel sorang-sorang. Kejap je kot dia pergi beli top up tu. Tak apalah, aku pergi dulu je lah. Jadi aku pun jalan lah pergi kat tempat baju. Jadi bila sampai je dekat tempat mencuci, aku pilih pot biasa untuk aku dan juga Anis. Dan elok je aku setengah start memberus, si Anis sampai dan keluarkan baju-baju beliau untuk dicuci. Jadi bila Anis sampai, aku cakap, nasib baik kau cepat Nis. Risau juga aku kalau kau dekat bawah tu lama-lama kan. Dan si Anis dia macam mengangguk dan dia terus memberus.
Jadi Fiz, sambil-sambil membasuh, aku pun riuh lah bercerita pasal kelas, pasal exam dan sebagainya. Dan Anis ni hanya diam. Dia hanya diam dan dia mengangguk aja. Langsung tak bersuara sampaikan aku sendiri naik pelik. Selalunya si Anis ni sama riuh dengan aku. Selalunya. Dan aku pandang je si Anis ni. Dan si Anis ni masih lagi leka memberus. Dari tadi berus baju yang sama, takkan tak settle-settle lagi kot. Sedangkan aku dah habis berus, aku dah siap membilas dah. Anis, kau okey ke tak ni Nis? Senyap je daripada tadi. Alah, tak ada apa-apa lah. Basuh baju malam-malam kan lagi best. Cara Anis menjawab ni, suara dia macam sedikit kasar dan juga mendata tau. Jadi bila aku dengar suara Anis macam ni, aku dah rasa lain macam dah. Slow-slow masa tu aku mengundur, aku pusing membelakangi Anis. Dan entah kenapa Fiz, hati aku ni macam meronta-ronta suruh aku keluar daripada tempat tu dengan segera. Yang si Anis ni masih lagi leka memberus dan macam tak kisah punya aku nak tinggalkan dia. Selalunya kalau katakan aku acah-acah nak keluar, dia mesti menjerit suruh aku tunggu dia kan. Tapi Anis yang berada dekat belakang aku sekarang ni relax je, masih lagi memberus baju sambil kata menyanyi macam menyanyi lagu UiTM di hatiku. Macam apa benda pula ni. Keluar je daripada tempat tu, aku terus masuk bilik dan aku tengok Anis yang sebenar tengah membaca majalah wanita. Lepas tu si Anis cakap, lah, kau dah siap basuh baju ke? Dah kata nak pergi sekali tadi kan? Lama kau tahu tak aku tunggu kau ni? Jadi aku macam, aku tanya dia balik. Jap, tadi kan kakak suruh aku pergi dulu, pergi bookkan tempat kan? Lepas tu kau pergi beli top up dekat bawah kan? Kakak mana? Hai? Dia cakap, hai? Kakak cakap tadi kau pergi bilik atas kejap dan dia suruh aku tunggu kau dulu kat dalam bilik. Kakak baru je keluar. Takkan kau tak serempak dengan dia kot? Dan masa tu Fiz, aku pandang Anis pandang aku. Masing-masing blur dengan apa benda yang terjadi. Jadi sejak daripada hari tu, aku dengan Anis masih lagi mendobi pada waktu malam. Tapi kita orang akan pastikan yang kita orang gerak sama-sama daripada bilik. Jadi malam kejadian tu Fiz, kakak ada group discussion dekat blok sebelah dan decide untuk menumpang tidur dekat bilik kawan dia sebabkan ada discussion yang habis lewat. Dan dia pun dah maklumkan pada Siti. Tapi Siti pula pergi lepak dekat bilik depan, maka tak bertembunglah dengan aku mahupun dengan Anis. Novel Ombak Rindu yang aku nampak kakak tu baca masih lagi berbungkus elok dalam plastik. Now, sekarang ni aku jumpa kakak dekat dalam bilik yang menyatakan bahawa Anis turun bawah pergi beli top up. Dan Anis pula jumpa kakak dekat dalam bilik yang menyatakan aku dekat tingkat atas dan dia suruh aku tunggu dekat dalam bilik. Terkena kita orang berdua masa tu Fiz. Itu cerita yang pertama. Jadi cerita yang kedua ni pula, bilik aku ni ada dua katil double decker. Sebelah kanan atas adalah tempat tidur aku dan Anis pula tidur dekat bahagian bawah. Manakala katil sebelah kiri tempat tidur Siti dan katil tempat tidur kakak dekat bawah Siti lah. Okey, jadi itu adalah gambaran dia. Jadi malam tu aku tidur sedikit lewat daripada roommate yang lain sebabkan nak settlekan slide presentation masa tu. Jadi macam, yalah, masa tu dah hampir dalam pukul 1 pagi kalau tak silap aku. Barulah aku kemas-kemas buku dan aku panjat katil. Jadi selalunya before tidur, aku akan pergi ke toilet untuk cuci muka, berus gigi, ambil wudu kan. Tapi malam tu aku terasa macam malasnya aku nak pergi toilet. Malas gila. Lagipun tak sampai hati nak kejutkan roommate aku untuk temankan aku pergi ke toilet. Jadi kalau katakan aku nak pergi sorang-sorang time-time macam ni, memang tidak lah habis kan. Teringat pula kenangan membasuh baju dengan Anis pada ketika tu. Seriau habis. Jadi elok je aku nak pejam mata pada ketika tu. Aku terasa macam katil tu bergoyang tu, macam ada orang panjat tangga tu masa tu. By the way, memang kebiasaan aku akan tidur menghadap ke dinding sebelah kanan. Dan tangga katil pula terletak dekat sebelah kiri katil. So dalam kes yang sekarang ni,
aku dapat rasa ada someone tengah panjat tangga katil dan baring dekat sebelah aku. Lepas tu aku dengar suara, Yan, Siti takut lah Yan, nak tidur sebelah awak boleh tak? Aku dengar suara Siti kat belakang aku. Jadi disebabkan terlalu letih ni, aku pun tak bersuara dan aku macam aku angguk je lah. Dan terasa sedikit orang kata tangan Siti menarik selimut aku. Dia tarik sedikit selimut aku. Baru je aku nak pejamkan mata, nak tidur ni, terasa kembali yang katil aku ni dipanjat lagi sekali. Kali ni aku dengar suara Anis pula. Yan, nak tidur sini juga boleh tak? Takutlah. Jadi aku macam, yalah, walaupun agak pelik, tapi memandangkan Siti dan juga Anis ni memang adalah sejenis yang penakut, dan aku terlalu letih untuk berdebat dengan diorang, maka aku diamkan aja. Aku berkalih sedikit ke dinding. Jadi dekat belakang aku ni, Siti merapatkan badan dia. Jadi 3 orang tengah tidur dekat atas satu katil single. Memang agak padat lah masa tu, tapi disebabkan masing-masing ni saiz kecil molek je, jadi tak adalah isu sangat. Tengah baru nak tidur, katil dipanjat lagi sekali. Yang Siti ni semakin merapatkan badan dia pada aku sampai aku boleh terasa hembusan nafas dia ni. Yang aku ni pula dah semakin rapat ke dinding, sampaikan hidung mancung aku ni dah melekat dekat dinding masa tu bis. Yan, kakak pun nak tidur sinilah. Boleh tak kalau kakak tidur kat sini? Sejak pada tu begitu serentak mataku terbuka seluas-luasnya habis. Aku masa tu masih lagi memandang dinding dan aku dapat merasakan bahang badan Siti dekat belakang aku. Dan perlahan-lahan aku macam sepakkan kaki aku ke belakang. Kosong, Fiz. Kalau betul ada orang dekat belakang aku, dah tentu kaki aku akan berlaga dengan kaki diorang. Dan masa tu, Fiz, aku bacalah segala ayat yang aku ingat, berterabur semuanya, Fiz. Dan akhirnya aku macam Allah. Itu je lah. Dekat 10 kali aku sebut Allah ni, barulah aku ada kekuatan untuk bangun dan lompat daripada katil. Dan masa aku lompat daripada katil ni, aku tengok elok je 3 roommate aku ni tidur dekat katil masing-masing, Fiz. Atas katil aku kosong semuanya. Malam tu aku tumpang tidur dekat atas katil Anis. Nasib baik Anis tak tanya banyak malam tu. Jadi esoknya tu barulah aku cerita pada diorang apa benda yang jadi. Jadi 3 malam berturut-turut kita orang buat bacaan Yasin dalam bilik. Dan Alhamdulillah, selepas pada tu dah tak ada lagi dah gangguan-gangguan yang major lah. Setakat bunyi-bunyi tu biasalah, Fiz. Jadi Fiz, setakat inilah dulu kisah daripada Mak Lang kali ni. Dan insyaAllah kalau katakan ada masa, Mak Lang akan kongsi lagi kisah-kisah tentang pengalaman Mak Lang sendiri masa jadi student IPT dulu. Kakak takut. Itu dia guys, kisah kita yang terakhir pada malam ni. Kisah yang dikongsikan oleh Mak Lang dengan kisah dia yang berjudul Kakak Pun Takut Juga. Seram kisah tu. Seram sebab apa? Semua dah berimpit-impit dekat atas katil dan sebagainya. Tiba-tiba ada lagi seorang pula dekat atas tu kan. Tiba-tiba kakak pula nak datang. Kakak pun takut lah. Man, dengar pula ada orang mengilai kat belakang kita kan. Seriau. Okay, anyway, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni dan juga yang telah menyumbang melalui super sticker super chat pada malam ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga anda dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki selalu, insyaAllah. Okay guys, untuk Hantu Jepun dan juga Jenglot, insyaAllah kita akan jumpa pada esok malam untuk Mana Suka Podcast season yang ketiga, episod yang pertama. Dan kepada anda yang lain, kita akan jumpa on the next coming episode. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Bye-bye. Tentang jiwa yang tersesat di jalan tak bertuan.
antara bayang-bayang dan bisikan angin malam, alam gaib menyapa, membuka tabir kelam. Aku berjalan di lorong sepi tanpa cahaya, seakan nenek moyang mengintai dari sudut mata. Warisan beban yang tak pernah kupinta, mengikuti langkahku, bayangan yang menghantui jiwa. Bisikan halus mengawan dari pepohonan, mengisahkan cerita tentang dosa dan penyesalan. Sangkau merayap di udara tanpa aroma, racun tak kasat mata, memburu tanpa tanda. Terselimuti kabut misteri, amalan hitam menjadi bagian dari tradisi. Orang-orang terperangkap dalam lingkaran ngeri, melakukan ritual yang membuat hati ngeri. Terperangkap antara dunia nyata dan maya, mencari jalan keluar dari kegelapan jiwa. Api neraka membara dalam setiap dosa, berusaha lari tapi celaka menghampiri juga. Anak muda tergiur oleh janji manis kuasa, menggadaikan nurani demi harta dan tahta, tanpa sadar terjerat dalam jaring tipu daya. Amalan jijik merusak jiwa dan raga. Penduduk kampung hidup dalam kepalsuan, menghamba pada ilmu yang penuh kemunafikan. Mentera dilapaskan tanpa makna kebenaran, mengundang murka dari Tuhan semesta alam. Rumah-rumah tua berdiri dengan angkuhnya, menjadi saksi bisu praktik yang tercela. Di balik tirai jendela ada rahasia gelap tentang jiwa-jiwa yang telah lama tenggelam. Terperangkap antara dunia nyata dan maya, mencari jalan keluar dari kegelapan jiwa. Api neraka membara dalam setiap dosa, berusaha lari tapi celaka menghampiri juga. Di tengah keputusasaan cahaya mulai tampak, seorang bijak datang membawa petunjuk mutlak, mengajarkan bahwa jalan gelap bukan akhir kisah. Masih ada harapan sama hati tak menyerah. Dengan doa dan taubat ku coba hapus noda, membersihkan jiwa dari segala dosa. Sangka perlahan sirna oleh amalan suci, sentau tak lagi berdaya saat iman berdiri. Kita mulai